Jadi saya nak halakan tajuk kita pada cerita semalam sikitlah, sebab dia ada kaitan tadi tu. Baik, semalam kita tahulah semua, bila kita dapat berita kematian, saya pun terkejut. Memang bukan saya terkejut, semua orang terkejut lah. Dan saya dapat berita tu pun selepas habis kelas saya di Masjid Kirara Puchong kan. Habis kuliah muslimat pukul 10.30, saya buka WhatsApp, saya tengok ni betul ke ni kan. Tapi bila kita fikir balik, itulah kematian. Jadi apa yang saya nak share sikit pada pagi ni, tak ada apa sangat pun sebenarnya, cuma kita ambil satu hadis Nabi SAW. Bila Nabi kata, ambillah iktibar daripada orang yang telah mati di kalangan kamu. Itu hadis Nabi tu. Bila ada orang mati, kita ambil iktibar kematian orang tu. Jadi bila saya sedikit terkilan tu sebab saya tak berkesempatan untuk ke itulah ke Masjid Zakaria Batu Lapan Gombak tu untuk urusan solat dan sebagainya. Saya tidak ada kesempatan semalam. Saya hanya menonton live saja. Jadi apa yang saya nak sebut ialah siapa pun tak sangka. Cuba kita tengok pertama, dia meninggal tu pagi Isnin, semalam hari bekerja, bukan hari Sabtu Ahad tau. Semalam ni hari bekerja. Tetapi dengan jumlah kehadiran manusia yang begitu ramai sangat-sangat, dan Masjid Zakaria Gombak ni saya pernah 2-3 kali lah dijemput khutbah Jumaat, kuliah dan sebagainya. Sesekali lah jemputan. Memang besar sebab itu masjid baru, kerajaan negeri baru buat, baru siap 2-3 tahun lepas lah. Memang sangat besar masjid dia. Jadi iktibar dia, kita tengok macam mana Allah Ta'ala angkat darjat satu orang manusia yang walaupun kita tengok dari sudut luarannya tak ada apa-apa, alah pelawak aja, tak ada apa benda. Lain lah ustaz ke ulama, tu lain. Orang nampak logik lah. Tapi iktibar dia, kita jangan cepat nak hukum orang. Jangan cepat nak jatuh hukum pada orang, sebab kita tak tahu ending tu. Kita cemburu tengok cara dia meninggal tu. Kita tak tahu besok ni penamat kita macam mana. Satu, berapa ramai orang nak datang solat jenazah kita pun tak tahu kan. Dia meninggal senang, tidur. Masa tidur dia meninggal. Bila isteri dia nak kejut dia solat subuh, dia tak bangun. Maknanya disahkan meninggal. Jadi sebabnya demam panas 2 hari macam tu lah. Jadi bila kita tengok kehadiran orang datang semalam ni, bukan berpakat tau. Bukan berpakat, jom kita pergi ramai biar nampak gas. Tak ada orang pernah buat kerja gila macam tu, main pakat-pakat pula, tak ada. Benda ni Allah gerak hati, Allah gerak. Dan cuba ibu-ibu bayang, dia bukan aliran agama, dia pelawak begitu kan. Tapi apa ramai ustaz datang semalam. Ramai sangat kan. Ustaz Syed Kadir, Ustaz Bollywood, Ustaz ramai lah. Ustaz Syed Nur Hisham, Ustaz Anapia Malik, ramai sangat. Jadi pasal apa? Dengan ibu-ibu bayang tuan-tuan, solat jenazah tu dah orang kata macam solat Jumaat nak, okey lagi. Tapi solat Jumaat ni dia ikut soft. Solat jenazah ni rapat-rapat. Pada saya 2 kali ganda solat Jumaat, pasal soft dia rapat-rapat kan. Lain sembahyang biasa, dia ada renggang untuk sujud. Sembahyang mayat semua rapat. Dalam rapat tu penuh masjid, luar, dalam, kiri, kanan, depan, belakang. Depan tak ada, belakang. Depan Pak Imam semangat kan. Jadi pada saya sangat ramai lah. Dan itu antara ulama kata tanda-tanda mati yang baik.
bila ramai orang datang solat, satu. Dan yang datang tu pula ulama-ulama, selain rakan hati apa semua tu, ialah baik-baiklah. Ustaz-ustaz pun ramai, ulama pun ramai, pimpinan negara pun ada yang singgah sekejap, kan? Datuk Najib pun singgah sekejap semalam. Jadi dengan kehadiran yang ramai itu membuktikan satu kemuliaan untuk dia. Itu tak cerita ke kubur kan, dengan jam yang sangat panjang. Dia dikebumikan tepat ketika azan maghrib, dikumandangkan, meninggal subuh, ke bumi azan maghrib. Jadi bila kita semak, sebab kita ni suka ambil pengajaran kan, kita kenapa dia jadi macam ni. Dia tak lain tak bukan, ibu-ibu, cerita dia akhlak lah. Akhlak, perangai. Nombor satu, dia sangat meraihkan ulama. Dia apa pun dia akan rojok pada para alim ulama. Saya sekali lah berkesempatan dengan arwah 2-3 tahun lepas, saya forum. Saya, Ustaz Halim Din, Ustaz Datuk Nizam Kamaruzaman. 3 orang kami ahli panel, abang jadi moderator. Memang wahara lah forum tu. Saya sampai pecah perut nak jawab soalan kan, saya tak boleh nak jawab. Dia kata, "Bam, kau ni janganlah lawak lebih sangat. Ustaz ni dah kaki gelak kan." Jadi memang wahara lah forum tu kan. Kita buat di Country Home Rawang, ada macam carnival, ada stage semua, kami atas stage, audien penuh kat bawah. Tapi memang pada saya wahara lah forum tu kan, memang kelang kabut lah, tapi seronok lah. Tapi bagus tu sebab saya kata dia berakhlak kan. Sebab habis je forum, dia jumpa kami, "Ustaz, saya minta maaf Ustaz, gurau lebih-lebih kurang, terpental geletik Ustaz tadi." Baguslah, maknanya akhlak dia, hormat dia pada orang, budi pekerti dia, tidak berkiranya dia. Nombor 2, dia suka belanja orang, infak. Kawan-kawan sekolah dia, siapa-siapalah yang dirasa dia nak infak. Lepas tu yang paling penting, dia tak pernah tinggalkan ibu dia. Dia tak pernah ketepikan ibu dia. Kalau apa pun dia update ke, mesti ada masuk ibu dia. Kemana pun dia pergi, mesti ada masuk. Itu memang Nabi dah cakap dah kan. Bila Nabi kata, siapa yang hidup berbakti dengan ibu bapa, memang Allah bayar cash punya. Siapa yang hidup di dunia melawan mak ayah dia, cash on delivery juga, dia punya pembalasan. Ada jangan buat main kan. Adalah kita ambil pengalaman cerita-cerita anak murid lah, apa semua kita baca kan. Ada masa bujang-bujang, ni contoh ya, masa bujang, apa je mak dia masak mesti dia komplain. Tak sedap lah, kuah cair lah, lempar terbalik pinggan kecil. Itu contoh. Akhirnya bila dia kahwin, dapat bini tak ada masak, padang muka. Pasal apa? Masa bujang komplain, mak masak tak sedap, cair, ni masin. Banyak lagi yang sedap, yang tak sedap juga dicarinya. Dia komplain. Ni contoh ya, tak ada kena-mengena ni. Akhirnya nikah, dapat bini tak ada masak. Pandai masak telur rebus ya. Mujur juga. Kalau tidak kau makan kat kedai tau. Kau jangan buat main. Allah bayar cash ni. Dengan mak ayah jangan buat pasal lah. Jangan buat pasal. Sebab itu selama mak ayah kita masih ada, tolonglah kita berbakti semaksimum mungkin. Sehabislah kita kata tak. Sebab kalau dia dah meninggal esok lusa, mak ayah kita, apa yang kita boleh ada dah? Tak ada apa dah. Masih hidup tu lah kita nak tolong, berbakti, nak. Memang kita tak mampu balas, tak akan mampu punya. Itu yang dia buat lah, yang kita nampak kan. Dan nombor 3, dia sangat mendampingi tadi tu lah para alim ulama. Mana ustaz panggil program pun dia mesti datang, walaupun dia tahu bayaran taklah semahal macam dalam TV, tapi dia suka sangat datang. Dia suka kan. Jadi atas benda-benda ni pada kami lah ustaz-ustaz, bila kami sembang-sembang dalam grup kan, maknanya
Itu antara asbab Allah nak angkat dia, kan? Oh, ramai kan, jangan buat main, ramai sungguh, memang ramai sungguh, kan? Jadi itu rezeki dia lah, kita tak tahu. Sebab itu kita kena ingat, kita jangan tengok satu orang tu, Nabi kata kalau hari ni dia jahat, selama dia jahat. Dan jangan tengok kalau hari ni dia baik, selamanya dia baik pula. Tak, belum tentu. Sebab ending tu yang mustahak, penamat, kan? Penamat tu yang paling mustahak. Allah ambil dia dalam usia 32 tahun, anak 8 bulan. Dua riwayat, 15, 18. Saya ada baca 5, banyak yang saya dengar 8. Saya tak pasti, mungkin 5 lah kot rasanya, kan? Jadi dia suruh bini dia berhenti, kan? Bini dia konten tu, jangan buat main. Dia suruh bini dia berhenti. Dia kata, berapa gaji kau sebulan, tiap-tiap bulan aku bayar. Sebab dia nak anak dia, bini dia jaga, dia tak nak pengasuh. Jadi itulah antara. Dan sebenarnya dia banyak infak lah, dan sumbangan pada anak yatim. Dia macam ni, tuan-tuan ibu-ibu, benda ni masih hidup, orang tak tahu. Macam kita ni lah, masih hidup sekarang ni, orang tak tahu ni. Esok dah meninggal, baru benda tu Allah buka. Tapi mudah-mudahan buka yang baik-baik lah. Na'udzubillah, tak maulah yang tak elok tu. Jadi itu dia punya, ialah kita ambil sedikit pengajaran, kan? Maknanya kita jangan hukum orang secara zahir.